Halo, Assalamualaikum. Kembali kita kepada segmen rancangan lama tak ke udara rancangan kepala metal kita. Okey. Untuk episod kali ni sebab dah lama kita relax, kat 4 bulan ke, relax, tak ada apa-apa yang video baru, interview baru. So untuk kali ni nak salam pun takut. Saya PKP. Kita bersama dengan Dr. Ibrisam Akbar dari Langsuir. Dah banyak lagi band lain. Nanti kita akan tanya dia. Juga kita shooting tempat Sam dekat Rock at Large, dekat Cyberjaya, Tamarin Square no? Tamarin Square. So untuk permulaan untuk kita start kita punya wawancara santai ni. Aku just nak tanya apa abang? Baik, alhamdulillah. Sebenarnya PKP ni macam mana aktiviti saya? Aktiviti lemah lah kita sebab kerja pun kat rumah. Jadi lemah lah sikit. Lemah. Banyak makan lah. Banyak makan, banyak tidur. Okay Sam, dia untuk kepala metal ni kan, dia punya standard awal-awal punya soalan kan. Soalan yang first kali ramai yang nak tahu, latar belakang hang macam mana boleh terlibat dengan orang cakap seni metal ni. Daripada segi orang kata apa, macam mana first dengan lagu dia, band mana, macam mana perjalanan dia lah. Kita boleh start, Sam boleh start cerita. Okey, dilahirkan pada tahun 1975. Oh, saya dengar tu. Di Ipoh Perak lah. Kemudian bersekolah di Saint Michael Institution di Ipoh. Jadi mula minat muzik tu pasal daripada bapak lah. Sebab bapak pun dia peminat muzik. Jadi dia set radio di rumah lah. Jadi somehow masa kecil tu memang selalu dengar radio lah. Kemudian bersekolah. Bila bersekolah tu dia seolah-olah minat muzik tu, bila dengar muzik kita rasa macam shock lah. Tapi lebih-lebih lagi kalau muzik rock. Jadi dia satu tahun 1982. Oh, lama tu. 82 kan. Zaman-zaman tu kita selalu tengok kita punya senior-senior kan, abang-abang sekolah menengah. Dia orang pakai seluar buka kan. Itu bag ada lukisan kan, bag. Bag cerut. Bukan cerut. Tu? Oh, bag yang sandang hijau tu. Zaman tu masuk 80-an, awal 80-an. Dia tulis logo-logo band lah. Jadi masa tu tertarik lah apa benda ni kan, cantik sebab logo band ni cantik. Jadi tertarik dengan tu. Kemudian dalam kelas pun ada seorang kawan tu, dia abang dia dah sekolah menengah. Jadi dia pun terpengaruh dengan abang dia. Jadi kadang-kadang dia bawa sekolah tu, dia bawa majalah abang dia beli kan, Kerrang, Metal Hammer. Okay. Jadi dia bawa sekolah, kita baca lah. Jadi muzik belum dengar betul lagi, tapi dengan visual, kita tarik dengan visual kan, pengenalan kan. Pengenalan kan. Jadi terbit dalam hati tu, terasa teringin nak dengar. Masa tu nak dengar kat radio tak ada. Jadi kat rumah pun tak ada yang player, ada radio saja kan. Radio kompor dulu lah yang, tapi tak ada kaset, tak ada player. Oh, dia radio semata-mata lah. Okey, faham. Okey. Lepas tu bila bapak dah tukar kepada milik kompor, start tu lagi pinjam kaset kawan tu yang sekelas tu. Jadi dia bawa abang dia punya, kita dengar. Ingat lagi tak first kaset yang dengar tu? Kaset apa? Tak salah Motorhead kot. Motorhead? Motorhead. Lagu apa ingat? No Remorse lah. Oh, awal 80-an kan? Okay. Tapi masa tu kemudian dalam radio pun ada juga, ada tak salah ada siaran pilihan bersama. Oh, RTM lah. Pilihan bersama. Pukul 9 tu ada orang request 3 lagu. Masa tu zaman rock kangkang semua kan. Tengah naik lagi lagu popular masa tu Scorpion lah. Jadi masa tu memang terpengaruh dengan Scorpion. Memang lagu dia pun hafal. Ni zaman Scorpion Blackout semua tu. Blackout. Okey, baik. When the smoke is going down kan. Jadi terpengaruhkan tu lah. Jadi start daripada tu memang
all the way minat muzik dengar kan. So permulaan dia punya muzik rock tu masa sekolah rendah. And then macam mana boleh jump yang agak ekstrim tu? Start bila? Dia punya masuk, dia punya key dia, kunci dia tu. Cuma masa tu walaupun sekolah rendah tapi aku minat muzik tu lebih daripada kawan-kawan lain tau. Okay. Contohnya kawan-kawan lain dia orang kan suka menconteng kan. Yeah. Dia orang conteng macam superhero lah, Okay. man lah apa kan. Okay. Tapi aku melukis orang main gitar. Kena kata lah okay. Jadi dia influence muzik tu terlampau kuat pada aku lah. Jadi semua okay, kita dengar rock apa semua. Kemudian daripada kawan yang sama, dia pun bukan kawan lain pula. Dia bagi satu kaset yang kira heavy lah tu. Agak ekstrim sikit lah. Okay. Kaset apa tu? Metallica Master of Puppets. Okay. Metallica Master of Puppets jom. Metallica. Okay. Kita dengar tu, heavy gila betul kan. Rasa macam jumpa benda baru lah. Benda baru lah. Sebab sebelum Metallica tu kita dengar yang paling heavy pun Iron Maiden lah. Masa yang Han dapat tu dah sekolah dengar? Darjah 5 macam tu kot. Okay. Awal je tu. Okay. So kaset tu aku pinjam sampai 2 bulan sampai pinjam buat kata. Pinjam buat kata lah kan. Hari-hari dengar. Okay. Jadi start daripada tu lah kenal muzik yang heavy sikit kan. Kemudian masa tu pun bila dah nak masuk sekolah menengah, mula kita dah boleh keluar sendiri dengan kawan-kawan. Sebelum ni kita ikut keluar dengan family je kan. Lepas tu dengan kawan-kawan tu mulalah jumpa pop-pop jual kaset pirate ni kan, yang Apache apa semua kan. Jadi start macam tu lah, start dengar dan jadi kolektor ni pun sebab bapa juga. Sebab bila start dia ada kaset player tu, tiap-tiap bulan dapat gaji, dia akan beli kaset dia lah, dia ada dengar. So dia idea untuk jadi kolektor datang daripada sang ayah juga lah. Sebab bila balik dengan dia, balik dia bawa ambil kan. Itu bila hari gaji tu dia akan terus pergi kedai kaset. Jadi dia belilah kaset-kaset dia. Dia bagi like location satu tu kaset. Kita tengok situ, kita ambil lah. Kenal pun tak kenal, kita tengok agak-agak rock tu ambil lah. Jadi start daripada tu, dan bapak pun dia insist beli yang original. Dia kata pirate jangan beli. Jadi benda tu yang influence sampai sekarang. Time tu kira memang semangat hapuskan Lamin Cerita Rompak lah. Kalau boleh kan. Jangan support lah. Cuma yelah masa tu yang original pun tak banyak pilihan. Dan tak banyak masuk lagi kan. Jadi kita rely pada pirate lah. So daripada situ hang kira dah into dengan muzik kan. Muzik. Dia jump yang kedua ni, dia into yang untuk bermain muzik pula. Dia nak form band. Dia cerita daripada permulaan dia tu ke arah ke langsui tu. Bermain muzik tu start aku form band masa tingkatan 2. Tingkatan 2? Ingat ni tahun? 1980 89. Itu 89. Lepas tu form 2 lah. Okay. Jadi dalam kelas tu ada seorang kawan lah, dia India lah. Dia main gitar, dia main untuk church. Okay. Dia church kan ada dia punya band kan. Band church. Jadi somehow masa tu kita pun minat lah. Ada beberapa dalam kelas tu yang minat muzik. Salah seorang tu arwah Berat. Kenal Berat kan. Kena sangat. Dia memang kawan rapat lah. Jadi dengan tapi bukan dengan dia, form band tu dengan kawan tu, nama dia Joseph yang India tadi tu lah. Joseph dia itu kita pun masa hang form tu hang memang nak pick up gitar tu je macam mana? Pick up gitar tu ya? Pick up gitar betul. So memang masa tu influence, memang nak buat macam masa tu trash sikit lah. Metallica, Anthrax kan. Tapi lebih kepada Anthrax. Sebab dia nampak Anthrax dengan DRI. Nampak ada crossover sikit lah. Dia masuk crossover. Faham. Bila lukis band line up kan, dah tulis dah ini dah lukis dah kartun kan. Pakai bermuda kan. Short pants semua. Topinya tu mos kan. Lepas tu masa form band tu kita tak, memang start form band dengan Joseph tu buat lagu sendiri.
So maksudnya time tu masa form band nama pun tak ada lagi lah. Ada dah. Bagi tahu sikit saya nama. Nama dia influence daripada DRI. DRI, Dirty Rotten Imbecile. Okey. Band aku tu Saucy Imbeciles Incorporated, SII. Sosi. Saucy ni macam Sosi Imbecile Incorporated. Incorporated. So SII lah. SII. Nampak. In fact masa tu form tu dah ada lagu dah. Okey. Kita orang dah buat 2 lagu. Okey. Dan kita dah jam lah. Masa tu Dan tu hang dengan dia dua-dua gitar lah. dia main gitar, aku kira gitar vokal lah. Drummer semua tu Ada. Satu kelas agak. Okey. Yang bass drummer tu Melayu, yang bass tu Chinese. Oh, ini band satu Malaysia lah. Okey. So first time kami jam tu masuk memang main redah lah kan. Okey. Lepas tu bila try tengok drummer tak boleh main drum. Aduh. Dia tak boleh main drum. Memang tempo Dia kelaut lah. Okey, faham. Abang tak boleh. Dia seketal semua. Okey, faham. Lepas tu aku main drum. Oh, aku boleh main drum. terpaksa tukar sana. Okey. So eventually jadi 3 piece lah tu. Okey. Basis apa nama? Yang Chinese. Chinese lah. Okey. Colin Fu nama dia. So ini memang Malay, Chinese. Indian, Chinese, form band 3 piece. Wah. Memang menarik. Okey. Lepas tu okey lah, tapi eventually benda tu jadi makin heavy, jumpa Slayer apa Okey, semua kan. faham. Okey. So band dengan tu jadi macam tak berapa nak berjalan lah. Kita Dari pun sekolah kan. Tapi getting serious tau, sebab masa sekolah petang, Okey. aku datang praktis rumah dia. Oh. Pagi tu datang rumah dia, pick up lagu, lepas tu baru pergi sekolah. Oh, okey, faham. Dia serius sebab lagu dah ada tau. Tapi time tu hang tak masuk hostel dia kan? Still duduk dekat Ipoh lah. Lepas tu, lepas tu masa tu dekat Balai Puasa Minggu, Azman dengan Azlan adalah kita kawan lah. Jadi dia orang pun minat muzik. Lepas tu sama kita orang connected together lah. Kawan kat rumah, tapi nak form band sekali tu dia dekat luar daripada balai polis tu. Sekolah bersebelahan. Jadi kita ada connection lah, macam bila nak balik rumah tu kita sampai kat bus stand Ipoh tu. Kat situ lah tempat jumpa lah. Eventually budak-budak Saint Michael dengan SES. Budak Saint Michael ni yang famous contohnya Riza Hafiz. Tahu tak? Dia kat SES Scam. Scam, geng Scam kan. Geng Scam. Jadi Mio semua tu lah. Mio, Zarul, lepas tu dekat Saint Michael tu banyak yang macam Riza Hafiz lah. Riza Hafiz tu dia seorang dulu dia maksudnya ada lah kelompok tu kan. Ada. Jadi bila sampai macam tu aku dah mula thinking about buat band dengan si Lan dengan Man. Lan dengan Man lah. Okey. Dan itu nama pun belum ada lagi. Nama tak ada lagi. So macam mana yang boleh start tu? Itu langsung tu ni dah masuk. Dah masuk mana? Dah masuk. Langsung tu idea tu datang bila aku dah masuk asrama. Okey. MRSM Taiping. MRSM Muar. Okey. Sebelum tu aku dah start jam dah dengan si Azman. Okey. Kita orang cuba jumpa dekat sekolah, dekat bus stand. Lepas tu kita pergi jam dekat ada studio dekat situ lah. Jam. Main lagu mengapu lah kan. Tapi aku dah tahu yang Azman tu dia boleh main drum kan? Dan dia pun boleh main gitar. So kita jam-jam saja, tapi idea bila aku pergi MRSM tu aku dah start main gitar, dan masa tu aku dah start buat lagu lah. Dan aku ada idea untuk form Lansri sebab masa tu dah start dengan underground. Sebelum aku pergi ke MRSM tu, aku dengar Riza Hafiz lah influence aku. Dia kata aku nak tunjuk benda ni, satu benda yang kau tak boleh beritahu orang. So dia buka dalam surat kan. Lepas tu dia buka, rupanya fanzine. Protect from the East. Ni Aziz punya. Ni kira permulaan macam kita buat fanzine kita dah ya. Bagi saya sambung bab langsung tu. So, bila dah tengok ada underground ni, maksudnya semua orang boleh rekod sendiri. Maksudnya etik DIY tu dah start masuk lah.
Start masa tu lah timbul idea nak buat band yang underground, yang ekstrim kan. Maksudnya time tu macam dapat satu ilham sebenarnya kau nak main band ke apa, kita boleh jalan sendiri je. Betul lah. Okey. Sebelum tu tak tahu. Itu lah tak tahu kan. Kita ingat nak kena jadi artis ke apa. Sign tu semua kan. Okey. So bila sampai dekat MRSM tu aku dah boleh kata kira dah involved in underground lah. Dia start berhubung-hubung lah dengan Malaysia punya scene lah. Sebelum kemudian dah dengan Rizal Hafiz, dengan Ajak. Dan itu awal 90-an lah. Awal 91. Ajak kata dia jumpa hang masa tu dekat underground dekat Ipoh tu. Underground. Dia tu hang sekolah ni. Betul. Awal lah. Aku rasa masa tu aku balik cuti MSM lah. Okey. Sebab masa tu si Becky dah start idea untuk buat fanzine. Untuk fanzine lah. Kremaut kan? Kremaut. Lepas tu aku pun kenal Becky sebab dia sekolah ICS. Kita jumpa kat bus stand tu lah. Okey. Jadi masa tu aku English kira okey sikit lah. Jadi dia seolah macam itu dari tarikan Becky ajak aku sebab aku boleh tulis English kan semua kan. So benda tu sekali lah bila kat MRSM tu aku dah jadi editor untuk Kremaut. Okey. Masa tu umur 16 tahun, form 4 kan. Form 4. Dah start dapat surat-surat daripada ni kan. So networking makin luas. Networking. Surat dari Wongsi tu datang kat MRSM. Cik dah buka. Aku dah buka sebab sekali tu Impin Lazari hantar tau. Itu bahaya tu. Impin Lazari hantar gambar dia lah dengan darah. Dengan kepala babi dia ada darah gitaris dia dengan pentagram. Ada pengalaman kena panggil ke? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Dia tak buka kan. Dia tu dapat EP Absu yang Temple of Offer pun kat MRSM. Okey. So bila macam tu aku rasa lepas tu sama aku rasa aku boleh buat lagu. Okey. So aku buat lagu, ada lagu. Kemudian aku rasa aku nak form band. Tapi masa kat tu kat MRSM tu tak ada yang underground. Adalah seorang dua kan. Tapi dia tak macam tak apa-apa nak jalan lah kan. Dia orang ialah sekolah kan. Sekolah. Yang banyak mak rock kengkang lah. Itu biasalah. Tapi ke awal 90-an tu kan. Awal lagi tu. So masa tu timbul nak buat band. Mula macam-macam lamba aku cadang lah. Aku hubung dengan Azman masa tu. So eventually lah aku tepi idea nak form Langsui. Nama Langsui tu. So masa dapat nama Langsui tu, hang bagi nama Langsui tu, dah ada direction muzik untuk Langsui kan ataupun dah baru nak dah ada lah direction untuk ke arah kenusantaraan, kira ke arah apa kita panggil tu, lebih ke arah kita punya jati diri tu dah ada lah. Boleh cerita sikit idea datang macam mana boleh sebab bila kita evolve ke arah tu kan. Aku masa tu dah faham, kira faham lah band-band daripada yang macam aku dengar Tiamat, At The Gates masa tu, Tranquility dan sebagainya. Dia orang dan band-band yang black metal pun nak naik macam Mayhem dan sebagainya kan. Kemudian bila baca fanzine, kebanyakan dia orang cerita pasal dia punya influence, maksudnya historical background dia orang lah kan. Jadi aku nampak kat situ ada gap mana kita pun ada kita punya kan. Kan. So waktu tu originality tu agak penting. Jadi aku setuju. Jadi aku masa tu rasa benda ni tak pernah explore lagi. Why not kita explore? Why not aku explore dan masukkan elemen tu dalam band. Sebab itu aku pilih nama Langsui. Sebab sebelum nampak tu kita punya kan. Sebelum tu nama-nama yang dicadangkan tak ada menggambarkan Nusantara tu. Nampak orang putih lah. Orang putih. Contoh first nama dicadangkan Sin. Dosa. Lepas tu Kersmongers. Okey. Tak kena juga. Lepas tu bila terbit idea tu, Langsui. Sebab bila lagi satu, tapi masalah dengan nama Melayu ni, kita kena nama Langsui tu macam dia tak ada macam kelakar sikit. Contoh ambil Toyol. Kan nampak macam tak serius kan. Pontianak pun kakak. Pontianak pun kakak. Jadi aku Polong pun kakak. Okey. Kubur kan. Itu lah. Jadi sama Langsui tu dia macam ada elemen mistik lah. Dia tak, orang dengar pun tak ada kelakar dengan kan. Betul. Nama tu macam sesuai lah. So daripada situ aku start rekod gitar apa semua, hantar kat Azman. Itu Azman bila cuti kita start rehearsal lah. Itu ikut kita minum kompor lah.
Betul lah. Okay, faham. So time tu maksudnya hang kat sekolah, dia kat Ipoh. Ipoh. So kau jumpa time cuti lah. Dah cuti. Time cuti untuk Tapi game kan? masa tu kan ada kat MRSM tu ada yang geng-geng underground juga. Okay, tahu. So aku suruh dia orang main drum. Paksa lah. Pasal main drum, dia orang main bass. Okay. Dia orang ni memang dia orang Ingat yang siapa tu? Ingat? Ya. Ah. Boleh lah cerita sikit bagi orang tahu. Yang drama tu, dia dah meninggal dah. Oh, dia innalillah. Dia adik kepada drama Senseless. Oh. Abang Mustafa. Oh, lama lah. Okay. Yang seorang lagi? Lagi seorang tu nama gelaran dia Ganja. Macam ada rahsia ke sebalik nama. Tak ada. Dia tak ada lah. Dia tak tahu apa nama dia Ganja tu kan. Ya, nampak stoner kan. Jadi lagu-lagu macam Kita Mysticism, lagu 7-1. Okay. Ini Shahnaz tu aku pernah praktis dengan dia orang dulu. Okay, faham. Okay. Dia macam dia orang jadi hang guide lah untuk buat tempo macam mana, arrangement lagu semua lah. Okay, faham. So, okay. Tak apa, sambung. Tapi bila balik tu, aku dengan Azman lah. Sama masa tu Azman, dia dah kenal dengan Aziz. Okay, nama. Aziz sekolah Michael, ACN, satu sekolah dengan dia. Okay. Bila aku test dengan dia, boleh. dahsyat dia main. Okay. So aku saja, kita bawa dia lah. So time tu mesti 3 orang lah, Lan masuk lagi? Lan dia lambat sikit sebab dia abang lah, dia senior kan. Okay. Kau tahulah dia form 5 tu masih form 5 tu form 3. Okay. Jadi beza zaman tu beza tu susah sikit dia nak compete. Sekolah memang nampak beza, setahun pun nampak. Dah ni betul. Dia ada okay. So maksudnya bila lagu dah siap baru Lan masuk lah. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Maksudnya aku dengan Man tu form. Okay. Bila dah nampak macam dah aku dengan Man tu dah besar sikit, dah matang sikit, mungkin tu buatkan si Azlan tu masuk lah. Sebelum tu dia tak ada minat lah. So daripada situ langsung punya line up dah kira nampak dah ada. Dah ada. Idea untuk first demo? First demo tu lepas SPM lah. Lepas SPM lah. SPM. Aku kerja satu kilang dengan si Azlan dengan Azman. Kat Ipoh lah? Dekat Melembu tu. Okay. Kat Ipoh lah. So bila kerja sekali, memang brainstorm macam tu lah kan. Aku dah ada, kita plan lah macam mana nak record. Lepas tu dengan underground Ipoh lagi, dengan si Becky apa semua. Tentu nampak underground Ipoh memang nampak orang kata ikatan dia nampak. Tiap-tiap minggu jam. Rancak. Okay. Tiap-tiap minggu jam beberapa band kan kat SYJ Studio. Dan masa tu Lansui pun dah ada slot sendiri lah. Jadi yang geng-geng senior dekat Ipoh pun dah iktiraf lah Lansui sebagai satu band yang proper lah kan. Maksudnya orang kalau kita panggil selain benda proper, band yang serius. Band yang serius. Yang ada dia punya hala tuju lah. Okay. Dah ada lagu sendiri kan. Dan banyak a few lagu cover dan semua kan. Okay. Lepas tu aku somehow aku tak pasti band apa metal yang dekat Ipoh yang rekod dulu. Tapi masa tu aku memang determine tau. Memang nak rekod demo. So masa tu eventually kita dengar kumpul-kumpul apa yang kita dengar daripada Malaysia ni, semuanya rekod low cost lah. Studio tak proper ataupun rekod rehearsal saja. Kan pakai kompor. Tak ada mixer pun tak nak. Kalau ada mixer pun 4 track. Yang simple lah. Lepas tu si Dekrin dia cadangkan rekod kat Universal Studio. Dia kata 16 track. Tapi masa tu dia kata harga dia RM60 sejam macam tu lah. Time tu mahal lah RM60 kan. Tapi aku determine lah, kita buat lah betul-betul kan. So duit pun dapat daripada duit mak lah tu. Pinjam ke ataupun mak tolong? Dia pun tak tahulah. Mak sebenarnya tak berapa suka main muzik kan, bapak lebih. Tapi kita lebih baik dengan mak, jadi mak bagilah. So kita rekod lah dekat Universal Studio tu dengan memang tak reti apa lah, memang masuk macam tu je lah. Time tu produce sendiri ataupun memang ada siapa tolong untuk jadi producer? Ada sebenarnya Is Glotis. Orang lama Ipoh kan lah. Gitaris. Jadi dia yang masa tu Glotis tu dia lihat sebagai senior lah. Kita punya reference lah. Reference sebab dia pun gitaris yang agak established kan. Dai pun berguru dengan dia. So time tu line up untuk demo memang 4 orang lah? 4 orang. Siapa main bass?
Main bass 5 orang. Bass Becky. Oh, Becky main. Okay. So siap demo. Tiba-tiba demo tu jadi macam satu kejutan lah. Kejutan budaya untuk budak-budak yang selama ni dia ingat metal is western. Eastern macam tak apa-apa nak. Contoh macam aku lah, aku mungkin time tu orang kata apa, dia tahu rock Melayu ataupun kau dengar metal pun dengar overseas kan. So bila dengar Langsui punya muzik, dia ada isi dia yang tak ada dalam band lain kat Malaysia. Sorry to say, band lain banyak, tak kisah, semua best. Tapi time tu Langsui ada satu benda, bagiku bukan solo ke apa, dia punya melodi, riffing dia yang tak ada kat band lain. So apa perasaan hang bila tiba-tiba keluar demo tu, dia jadi macam satu boom lah. Itu macam mana kau hadap benda-benda macam tu kan? Masa tu, walaupun si underground, orang kata si underground lah, macam mana nak ni handle tu? Masa tu sebab kita tak ada social media ni, so hari-hari yang biasa ni biasa je sebenarnya. Bila time gig, itu nanti kemudian. Tapi bila demo tu dah siap, aku ni tahulah kualiti macam mana kan. Kita tahu kita silap-silap tu, kita tahulah kan. Lagu kita kita tahu kat mana. Tapi kita sebagai pemuzik, bila dengar tu kita rasa benda tu tak jadi macam ni kan. Tadi nak gila kan. Jadi pada aku it's not really demo yang bagus. Sebab banyak silap apa semua kan. Tapi yang salah satu sebab menyebabkan demo tu jadi meletup, satu ialah studio tu. Sebab studio tu dia sound dia banding dengan yang lain, studio proper lah, lebih proper kan. Daripada contoh yang keluar masa tu. Lepas tu of course lah yang sutikan Nusantara tu, Melayu. Jadi sebenarnya tak adalah Nusantara pun sangat sebab dia dengar okeylah, kalau tempo dia ada tempo kita, dengar bunyi kita lah. Sebab benda tu yang aku pun duk explore, benda tu ibu tu selalu tak semua dapat. Kan macam hang dapat, dia kita dengar riffing sama macam Behemoth tapi contoh kan, dengar macam Behemoth tapi rasa tak Behemoth. Macam tu lah maksud aku tu kan. So daripada demo tu korang start main gig lah, betul tak? Offer gig mula datang lah. Boleh cerita sikit pengalaman. Masa tu gig pertama masa tu aku dah masuk ETM. Dah masuk UTM? Masuk ETM. Okay kan, sambung tadi yang dekat gig tu. Masa lepas release demo tu aku dah dapat belajar di ETM lah, Skudai. Jadi gig pertama yang kita orang dapat daripada Ajak lah. Ajak dia screen lah. Saya ingat Ajak lain lah, Ajak banyak. Gathering kot. Gathering dekat KL lah, apa benda tak ingat lah. Tahun 96? 95, 6? 90, 4? Macam tu lah. Sebab aku sekolah asrama kat sini tu. Tapi masa gig tu, gig tu hari Sabtu. Tapi masa tu aku tahun 1. Maksudnya masuk macam foundation lah. Kebetulan hari tu ada test. Oh, gila KL. So test dekat Skudai tu lah. Jadi aku pun macam mana ni. Jadi aku takut tau. Walaupun test tu 5% je. Dan subjeknya subjek apa benda. Subjek elektif lah ni. Yang tak ni lah. Sama aku ni macam fikir tak apalah, ambil lah. Jadi aku tak dapat, aku inform dekat dia orang kat so time tu Man ni seorang lah? Dai ganti. Oh, Dai ganti. Dai ganti. Masa tu main dengan Rato. Rato masa tu dia hidup balik lah. Hidup saat tu. Hidup balik kan. Lepas tu rekod. Bila aku balik cuti tengok video tu, uish, kan? Rasa rugi lah lagi. Memang. Tapi gig kelakar tu semua kena duduk. Pasal apa? Tak tahu. Oh, itu tak tahu tu. Aku sekolah tu pergi je. Semua kena duduk. Dia dekat park tadi kena duduk kan. Tapi masa tu kita orang main lagu Langsui lah tu, bila lagu cover main lagu Fortnite of Revelation, Rotting Christ kan. Macam zaman tu Rotting Christ kuat lah. Macam sambutan tu gila kan. Time tu buah nampak orang kata potential untuk Langsui go big kan. Nampak kat situ kan. Lepas daripada gig tu,
macam semua orang cakap pasal Lang Sui. Okey. Maksudnya satu, bila dia orang dengar demo tu, oh power ni. Dan terbukti masa live pun power. Aku bukan dia cakap, faham lah kan? Dia hang cakap berdasarkan apa yang orang lain cakap. Bukan yang hang yang cakap. Start daripada tu banyaklah surat datang kan. Masa tu fanzine kat Malaysia pun dah start banyak editor semua hantar. Lepas tu kan orang beli demo kita, bila demo tu mula kita print sendiri, photostate apa semua. Lepas tu Izgotic kan, Izgotic production pula start dan mula press demo tu, press lah proper kan, kilang Proper lah. jadi benda tu inilah yang menyebabkan Lang Sui tu macam ramai follower lah. Jadi aku simpulkan, satunya sebab Lang Sui ni meletup, satu proper studio lah pada Dengan clear kan. dengan Clarity clear dia yang semua. pada zaman tu tak ada. Senang cakap memang tak ada. Jadi quality tu memang one of the best masa waktu tu. Kemudian elemen Nusantara yang masa tu tak ada orang buat. Betul? Tak ada buat. Jadi itu dua elemen tu yang menyebabkan Lang Sui meletup lah. Dan lagi satu tahu pendapat aku lah. Mungkin zaman tu rock terlampau teruk. Dia leleh. So macam kami orang muda kan, dia nak something yang orang kata heavy satu, satu yang fresh tau. Sebab yang ada semua kau dengar ulang alik yang hang tahu kan zaman tu. Cuma so bila datang dia jadi macam ini satu benda baru dia. Jadi excited lah kan. So daripada situ yang pergi ke arah EP Eastern Cruelty. Lepas tu scene underground masa tu dah mula meletup lah. Jadi businessman underground pun mula ni kan, ajak dengan start daripada gig dia mula buat label dia, UHP, okay. China lah tu, Jahi dengan Nebula Production dia, dan sebagainya lah. Maksudnya yang barang-barang import pun dah mula datang kan. Memang time tu booming kan. Booming. Dia jadi macam small cottage industry lah waktu budak. Okay. Jadi Nebula pun offer lah untuk Lang Sui record. Jadi record, so kita record lah. Masa tu di UTM aku dah start compose lagu lah. Memang masa tu memang aku lah seorang komposer kan. Buat lagu-lagu tu. Lepas tu kat situ, kat UTM ada seorang kawan, nama dia Pian. Dia satu kelas dengan aku lah. Dia pun minat lah muzik underground metal lah kan. So dia lah jadi partner aku buat lagu macam tu. Maksudnya aku dah ni yang komen part ni aku main ikut aku lah. Jadi lagu tu develop dengan dia. Dia bantu lah. So eventually dia jadi bassist masa rakaman di Eastern Cruelty. Dia jadi bass. Jadi bassist. So line bass semua aku ajar kan. Dan bila cuti tu ada masa kita jam dengan dia sekali. Especially bila nak start recording tu lah. So lepas release Eastern Cruelty tu, aku rasa lagi besar lah. Sebab aku pun naik motor kat stiker korang kan, dekat Kapcai kan, Eastern Cruelty punya, beli kan mana tak ingat. Yang tu. Lepas tu kita bukan nak pendekkan cerita, saya tu bagi aku time tu ke langsung stabil lah. Stabil lah kan. So sampai tiba-tiba time tu aku kat UPM dapat satu flyers mengatakan ni last gig korang tahun 2000 ke tak silap aku. Tahun 2000 dekat Ipoh. Orgam, ingat? Yang ada band daripada Thailand datang, Slender. Aku tak ingat. Dan tu tak silap aku memang diwawarkan kononnya ni kira gig last Lang Sui. Lepas tu korang nak rip lah kononnya. Wallahu alam lah kan. So aku rasa tu sebagai propaganda. Rasanya propaganda sebab aku tak ada intention pun nak rip kan. Sebab tadi tu kan zaman tak ada social media. Mulut. Sebab kita orang dari UPM sewa kereta tau. Sewa kereta datang sebab orang cakap ni gila Lang Sui. Lepas tu Badan M buat baju ingat tu. So kita orang tengok time tu Lang Sui main last, kau tak silap time tu siapa main drum? Bukan Aziz main drum, kau tak silap? Ya. Lepas tu bukan Aziz ke? Tak ingat lah. Tapi rasa bukan Aziz lah. Rasa bukan. Kalau bukan Aziz, Wira lah. Wira, rasa Wira. Rasanya. Rasanya tak ada drama lain. So boleh cerita daripada situ ke arah yang buat asyik tu.
daripada Eastern Cruelty Okey. ke arah ke Elba Asyik Bila Eastern Cruelty ni, bila idea pada aku lah, idea lagu-lagu lain Eastern Cruelty tu, dia banyak level lebih tinggi daripada Octaves. Okey. Sebab dia masa tu idea yang start daripada Octaves dah mula develop dan makin makin kompleks lah. makin kompleks dan makin nampak dia punya ni lah. Aku dah tahu mana ke mana kan. Okay, faham. Jadi sebab tu dari segi komposisi Eastern Cruelty tu lebih banyak level lebih bagus lah daripada tu kan. Okey. Tapi masalah recording juga. Okey. Masalah Apa masalah rahsia sikit? Rahsia. Adalah benda tak kena. Tak ada, dalam studio memang tak tahu apa. Okey. Kita memang tak tahu pun ilmu dalam studio ni. Masa mula-mula masuk, sound engineer tanya, berapa beat? Mesti standard. First time dengar. BBM apa? First time dengar. Tak tahu nak jawab. Time tu kira producer ada? Producer Jai. Jaya producer? Dia executive producer time tu lah. letak kat mana? Dekat studio Bulat tu. Studio Bulat? Bukan ESE lah, bukan. Bukan, dia dekat DVP tu. Karyawan tu? Dreamwalk. Dreamwalk bukan kat rumah? Dulu betul lah. Dreamwalk, okey, tahu Dreamwalk. So, first kali yang tu lah, yang pasal tempo. And then, ada apa lagi? Tempo, lepas tu benda ni aku ulang-ulang lah, tapi aku bukan nak salahkan Jay sebab masa tu memang semua semangat lain macam. Jadi Ajis ni bila dia drum, dia masa dalam rekod dia nak buat benda, dia tiba-tiba dia nak buat benda yang dia tak pernah buat. Okey. Tapi benda tu tak silap kan. Jadi silap. Tiba-tiba nak buat kan. Okay. Dia silap. Jadi bila dah silap, penat. Kan, bila dah penat, mulalah tempo lah, player pun semua kan. Jadi kita pun yang main pun jadi penat. Lantar lah kan. Zaman lah sampai analog lah tu. Dia titip kan. Itu producer yang proper pun tak ada. Okey, faham. Jadi pun datang tengok yelah, macam tu kan. mana faham ni zaman tu nak buat tempo map lah, nak buat guide semua tak ada kan. Ni masuk. Jadi kata okey lah, dah penat kan. Jadi bila dah habis recording tu, kemudian masa mixing pun tak ada siapa tolong. Tak ada siapa nak. Orang mixing sendiri lah. Agak mana agak level kan jalan. Jalan. Dengar masa tu, okey lah ni, dah okey, dah penat kan. Bila dah siap tu dengar, ada banyak dengan tempo lari, dengan sound teamnya kan. Beza mixing tu dengan mixing yang Jai buat. Jauh Jauh. Dengan yang release balik tu kan? Bukan. Kan tu? Compilation tu. Compilation yang ni, yang ajak tu kan Jai buat. Nebula. Bukan Ipoh Militant-Militant kan? Nebula sebab lagu Mic of 40. Storm of Nebula punya? Storm of Nebula. Storm of Nebula dalam Mic of 40. Okey. Lain tak? Itu lain. Betul? Sebab dia di-mix oleh Ajani. Okey, betul. Tak ada kan? Yang EP tu langsung yang buat, yang mix. Sebab bila aku cari lagu tu, aku dengar yang Storm of Nebula, aku tak dengar yang ni pengakuan lah. Sebab dia clarity nak cari kan. Time tu kan senang dekat Storm of Nebula kan. So yang tak berhati tu biasalah kan. So daripada situ ke arah macam mana ke arah Asyik tu? Lepas tu aku sibuk belajar lah. Sibuk belajar, tapi masa tu ada sempatlah ajak Ipoh Militant punya compilation ada 2 lagu kan? Ada 2 lagu tu. So kita rekod masa tu lah. Tapi time tu bila aku dengar 2 lagu tu, aku dah ada dengar macam ada anjakan daripada Eastern Cruelty punya style. Isi sama, tapi anjakan dari segi arrangement sound satulah. Arrangement dengan dia punya layer gitar tu nampak ada evolve lah. Evolve. Dia pendapat aku lah, setuju lah. Betul. Sebab masa tu dah makin pandai. Makin cerdik Makin tahu. Jadi kita tahu teknik-tekniknya kan. Jadi benda tu kita implement dalam 2 lagu tu lah. Sebab ni pendapat pada fan zaman tu kan, bila keluar Ipoh Militant tu 2 lagu, kami semua mengharapkan cepat-cepat langsung dia keluar tu. Ni cerita dia. Sebab ni perbincangan zaman Sockband tak ada. Kita orang memang duduk tunggu bila langsung nak keluar full album. Bila nak keluar, aku tak silap aku compilation tu 98, 99 kan. So tempoh tu agak lama daripada Asyik tau. Aku pun time tu senar
Ni cerita kan dia dah macam lost dia langsung lah. Dia pergi dengan muzik lain semua kan. Tiba-tiba time tu aku sibuk dengan band aku semua. Time tu aku dah keluar band tau, rehat kan. 2005 keluar Asyik tu. Okay, keluar Asyik kan. Macam aku terkejut sebab yang keluar ni memang proper betul. Dengan digipack dia, dengan video klip dia, dengan apa semua. So macam mana yang boleh ke arah tiba-tiba dah kata isi masih lah swag. Tapi yang jadi ke arah swag tu. Kita bagi swag lah senang. Maksud aku modern lah, nampak style. Budak-budak sekarang sikit-sikit swag Okay. kan. Nampak style lah. Macam mana? Jadi gap daripada tu aku bila dah masuk final year memang dah tinggal lah band. Okay. Final kita nak grad kan. Ya biasa tu. Lepas tu grad aku sambung master pula. So master lepas tu Tengah kat UPM kan? dekat kat UTM. UTM ya, okay. Kemudian somehow aku macam idea pun tak ada lah sebab sibuk bila kepala serabut. Dia tak boleh nak Fokus untuk buat lagu apa kan. Jadi masa tu rasa tak ada idea baru tau. Adalah lebih-lebihan lagu tu tapi tak cukup untuk buat album. Okay. Tu lah kami tunggu lama. Ada tak cukup buat album. Kemudian tahun 2000 Black Metal datang kan, isu Black Metal 2001. 2001. Masa tu aku dah habis dah tu dan start dah kerja dekat ETP. So masa tu aku macam dah malas nak main band lah. Tu macam mana yang boleh klik boleh kan? Tapi yalah, orang kebayangkan daripada darjah 1 dengan dia dah sepati. Dia ada darah daging boleh lah. Susah tinggal lah. Jadi eventually aku rasa aku dapat macam idea lah. Sebab aku dah tahu dah kalau daripada Instinct Roti tu sebab gap band di sini untuk death metal underground ni ialah elemen Nusantara tu. Dan elemen Nusantara tu pada aku ia bukan saja pada elemen mistik apa semua, tapi apa yang melibatkan apa saja kan. Setuju. Jadi masa tu aku pun dah start dah kahwin. Lepas tu yalah dah mula kenal agama kan. Dah ada anak. Dah anak semua kan. Jadi somehow aku rasa ini ada gap lagi. Maksudnya dalam elemen kesufian. Okay. Jadi aku rasa why not buat benda ni. In fact masa tu pun aku dah utarakan idea untuk nasyid metal. Oh, maksudnya asyik tu dia memang ada elemen kesufian lah dalam asyik tu. Kalau kau tengok lirik asyik lagu asyik tu memang elemen kesufian. Okay. So untuk line up lain diorang pun setuju dengan direction tu. Dia orang macam Azman ni Azlan memang ikut je lah. Okay. Dia tak suka lah benda tu. Dia nak evil kan. Okay, tapi along the way dia just go with it lah. Dia ikut je. Macam Azman masa tu aku encourage dia buat lagu. Okay. So sebelum ni memang dia tak ada buat lagu. Okay, faham. Lepas tu dia pun dah dengar macam-macam lah, dance lah apa semua. Tapi dia lebih kepada pop Indo. Memang dia lepak dia pun tu cerita padi dewa. Macam tu kan. Dewa search. Jadi sebab tu lagu-lagu yang dia buat tu ada influence tu. Dia ada pop dia. Pop dia, ada popish dia. Jadi aku dengan teruskan dengan muzik yang biasa aku buat tapi dengan lirik yang berlainan. Dan aku insist benda tu masih Nusantara. Jadi itu masih dari segi matlamat dia masih langsui. Sebab itu ini kan cuma hala dark kepada pada cerah sikit. So macam mana yang boleh tersign label dengan Tang? Okay, masa tu kita orang dah start nak jam nak buat lagu. Time tu Tang under Clockwork kan? Clockwork. Okay. Kita dah start practicing apa nak record kan. Kemudian ada satu ingat tak, Silent Recharge. Okay. Silent Recharge ni masa tu rokok dia tak boleh jual tak boleh iklan. Betul faham. Jadi dia sponsor dia buat iklan dekat Studio Jam. Okay. Dekat Studio Jam yang dia ada booth untuk rokok. Okay. Film tu. Dia jual kat situ. Okay. Lagi tu jadi untuk promotekan rokok tu dia buat satu macam Battle of the Band tapi untuk band-band jam ni. Okay. Jadi
Aku tapi syarat dia masa tu band yang tak recording. Tak ada recording, band-band baru lah. Band baru lah, bagi peluang. Aku pun masa tu dengan satu studio kat Ipoh tu kata, Himbang masuk lah. Masuk lah. Dia masuk tu kita kena record demo. So dia record live, dia tu dia hantar kat tu, dia pilih. Okay. Jadi masa tu untuk elakkan daripada kita orang disqualified tu, dia pakai nama Asyik. Ya ke? Nama Asyik. Okay. Yeah. So eventually dapat saringan untuk bahagian utara macam tu lah. Okay. Jadi masa saingan tu ada beberapa band kena perform live. Depan judge lah. So judge salah satu seorang tu ready OAG. Okay. So bila kita perform dekat Ipoh. Kan? Itu salah satu dia punya penghakiman tu tengok sorak paling kuat. Okay. Of course lah kita punya kawan-kawan kan. Okay. Asyik. Wah. Jadi juara. Jadi juara. Lepas tu masa tu Tang pun masa tu dah ada sebab dia pun dah ada keluar. Jadi dia lepas je daripada recording tu kita makan, itu dia terus sign. Dia datang approach, terus sign lah. Sebelum tu dah approach lah. Okay. Jadi dia pun dah ada niat lah untuk sign. So pendekkan cerita, dia sign, record. So CD jadi producer kan tu. So time tu hang rasa puas hati tu subjektif lah. Macam mana hang rasa dengan album Asyik tu? Pada aku puas hati lah. Sebab dari segi recording punya quality, dia paling bagus. Itu ingat ni recording kat mana? Malah kita biasa bagi tahu kan pengalaman dia. Alamak. Lupa. Studio tu tak ingat. Tapi studio proper lah. Studio proper. Okay. Studio proper. So daripada demo studio proper kat lah. Dan selama ni memang hang nak benda tu proper lah. Memang aku nak proper. Tak nak cincai-cincai Lepas tu baru bila aku faham kesilapan tu sebab kita orang ingat kita orang dah pandai lah video kan. Sebab tu aku masa tu start insist untuk producer. Faham. Dapatlah CD kan. So dia pun produce bagus. Lepas tu maksudnya dia pun banyak bagi idea. Time tu aku tak silap aku 2005 ada ke sah? 2005. Okay, masa 2006 aku 2007 aku macam time tu aku hilang sekejap besok. Aku time tu YouTube pun ada lagu. 2007 YouTube dah pun ada ke? Aku tengok korang punya video klip tu, tak ingat kat mana. Tapi bila tengok cakap betul ke ni Lang Sui? Time tu sebab aku dah lama tak tahu. Dia cakap Lang Sui dia orang macam cakap tadi lah, yang gelap tu, tu dia kurang sikit tapi dia macam senang cakap aku panggil daripada masa puppet dia jump pergi back album lah. Lebih macam tu lah, aku rasa macam tu kan. So bagi aku, macam time tu kita pun dah mature sikit, bagi aku okey, sedap. Cuma yang lagi nampak langsung makin besar time tu korang dapat Mirror 2 lah. 2006 dia lagu betul. 2006. Time tu macam mana yang boleh dapat tu? Dengan Tang dia punya masa Tang punya line lah. Tang punya dia punya vision supaya langsung ni kalau boleh keluar TV. Maksudnya dia nak kita alang-alang nak pergi terus. In fact dia banyak macam-macam lah dia cuba nak jadikan langsung ni lagu-lagu langsung jadi soundtrack filem lah apa benda kan. Selagi yang dia boleh penetrate, dia cuba penetrate lah. Tapi of course lah walaupun walaupun liriknya tak sejahat yang dulu, tapi musiknya masih berat kan, masih tak boleh diterima masyarakat. Tapi daripada segi bagus dia, bagi dapat expose, dia langsung dah jadi macam ni pengalaman aku masa start printing baju. Bila budak muda datang, generasi yang kata yang pergi Rock the World kan. Sebab bila aku dapat Rock the World, dia orang kenal band tu. Macam bila aku tanya dia sebab band metal, Kromok confirm dia kenal lah. Ekspedisi tak ada kata apa kan, dia bagi dia orang kan. Lepas tu aku sebut nama band-band lain yang se-underground lah, orang tak kenal. Tentu aku sebut Lang Sui, tahu. Macam mana korang tahu? Dua Mirror 2. Itu jawapan dia budak. Daripada situ aku bersemat lah hati aku juga. Aku kena Mirror 2 pun kenal band aku. Macam tu. Macam tu lah. Betul lah cakap. Tang punya vision tu bagi aku betul lah. Tidak kita pun duduk macam tu kan. Jadi daripada Asyik tu, rasa-rasa hilang tu. Macam boleh comeback boleh tau? Cerita pasal comeback lah. Jadi Asyik tu
2005 kan. 2005, So okey. 2006 aku dah sambung belajar. Pergi overseas ya. Okey. Sambung belajar overseas kat Australia. Tapi bila di Australia, idea pula datang. Kat Australia tu sebab rasanya kurang serabut lah, sebab kita fokus pada satu benda saja kan. Entah pergi buat PhD? PhD. Okey. So masa tu banyak buat lagu kan. Jadi semangat balik kan. Yang lepas tu kita dapat feedback daripada orang kata lah Asyik ni tak berapa heavy kan. Biasa, Aku tak kisah pasal dia punya mesej tu. Pada mesej aku tak ada kisah orang kata asal jadi mesej je lain macam kan. Pada aku Siti Nusantara. Cuma muzik dia aku agree lah mungkin dia terlampau mid-tempo sangat lah. Mid-tempo dengan hang simplify kan banyak benda tak? Betul. Betul tak? Betul. Dah orang tanya orang yang betul dia. Jadi dekat Australia tu sebab fokus aku buat PhD, so masa lebih-lebih masa tu aku buat dah ada studio sendiri. So aku start composing lah. Idea pun macam-macam masuk kan. So bila masa tu aku push untuk record album selepas Asyik. Nama dia Bulat. Bulat, tahu. So pada tu dan Tang pun agree untuk finance kan. So aku balik cuti 2 minggu dah rekod. Masa tu aku dah ada lagu, si Iman pun dah ada lagu. So kita ambil 4 lagu. 4 ada dengan cerita ni. Iaitu producer pula kita bincang-bincang, so kita try orang lain pula. Jadam dia producer. So balik dah rekod, dah prepare untuk rekod. Ni cerita pasal album yang tak release ni. Boleh. Okey. Kita rekod dekat Utusan Studio. Utusan, okey tahu. Dia punya engineer bising tu Adam. Adam. Okey. Masalah masa tu drama kita tak ada. Ajis tak ada. Sebab masa tu aku pun dah macam masa Asyik pun Ajis tak ada kan. So tapi kalau boleh nak Aziz lah. tak juga. Tak juga. Sebab dia pun dah sibuk dengan Sianas kan. Ya, macam tu dia dah masuk Sianas. 2006 Jadi masuk Sianas lah. So sama tak tahu macam mana pun si Azman rasa idea Azman lah, dia suruh try siapa drama Gerhana sekarang ni. Bakri. Okey, Bakri main untuk Ibn Bulat lah. Memang. Okey. So Bakri pun setuju. Dan kita tak ada banyak jamming, aku rasa praktis pun dekat studio Utusan tu lah. Sebab dia dah dengar. Dan dia, aku rasa dia level pro dah kan. So record dah siap, tinggal mixing. Jadi aku tak boleh nak stay tu sebab aku cuti kan. So aku balik. So aku serahkan pada orang kat Malaysia lah buat settle kan. Tapi somehow macam tu, tak macam mana, kalau work tang pun ada problem, tak tahu apa problem lah. Mungkin dia dah tak ada fokus pada ni sebab masa tu dia harapan dengan Dewa. Dia dah banyak kerja lain. Dia buat lagi besar kan. Jadi menguntungkan. Jadi aku dengar daripada Australia lah, dengar studio tu pun tak dibayar. Okey. Tak dibayar. So ada banyak, kita pendek cerita lah, banyak problem, so album tu pun tak release. Tak release. Tapi aku harapkan orang kat Malaysia lah buatnya. Sebab yelah tentu kan. ada Tinggal nak mixing ke? Han duduk sana 4 tahun dah. 3 tahun. 3 tahun kat 4 tahun tu. 2008. Lepas tu aku dekat Australia, aku tak boleh nak buat apa, aku cuma boleh suruh lah kan. Sebab aku tak ada capacity nak jumpa kan. Betul lah. Dalam aku cakap sebab aku pun dah fed up macam tu, tak apalah. Korang try lah release kan. Aku rasa aku malas lah nak sebab aku benda tu tak berjalan. Jadi aku keluar. Kata korang teruskan lah. Sebab pada aku langsung ni dah jadi macam brand. Dah tak perlu aku kot. Okay. So dia orang pun okey. So aku ingatkan dengan aku keluar ni jadi senang. Jadi senang dia orang nak ni sebab dia tak bergantung pada aku dah kan. Tapi macam tak macam mana benda tu tak ni lah. Tak jalan juga. Tak jalan. Okey lah. Sampailah aku balik ke Malaysia. Ingat masa kat Australia banyak buat lagu. Jadi ada lagu-lagu yang tak masuk dalam tu. Tapi lagu tu aku nak release dengan band lain pun tak proper sebab
tak sesuai lah kan. Dan tu hang ada tak main dengan Dai kan? Yang terrecord kan dekat tu studio kan. Ada ke? Tapi tak dengar langsung ya? Tak ada tak ada lah kan. Sebab memang aku tahu lagu ni bukan untuk Lansui kan. Untuk kompos lain lah. Okay. So somehow benda tu tak jalan lah. Lansui tak ada dia. Dan Lansui dengan Azman pun dia buat macam tu. Dan tak ada nampak macam nak releasekan pula tu lah. So aku redha je lah. Okay. Sampailah tiba-tiba Bantai Gram keluar. Okay. Bantai Gram tu keluar lagu Arman. Lagu Arman lah. Tapi aku kecewa sikit lah sebab yang release tu lagu dia saja. Okay. Lepas tu lagu ku dia tak ni kan. Di EP yang itu kan? EP. Cuma 4 lagu. Lepas tu lirik yang aku buat dan vokal semua diubah. Okay. Sepatutnya lirik aku dia buat lirik lain. So kira EP Battleground tu EP Battleground Lansui tanpa Sam lah. Tanpa Dr. Ibrisam. So pendek cerita habis EP tu macam mana yang muncul kembali muncul kembali yang nak kata comeback boleh lah. Aku macam tu lah. Lagu masih ada. Congak-congak boleh keluar album lah. Tapi yalah aku bukanlah Lansui dan aku tak boleh release tu. Aku try lah release sebagai solo tapi solo ni tak boleh nak ke mana lah. Sebab aku perlukan band. Okay. Sebab dia biasa main band kan? Dan aku rasa Lansui ni selain daripada aku ialah Azlan. Orang sinonim Azlan tu dengan vokal dia kan. Okay. Aku tak boleh nak cari orang lain yang boleh nyanyi macam dia. Sebab tu aku simpan je lagu Lansui ni. Kalau nak ikut kan, nak release dengan band lain kan. Betul. So idea aku masih menyimpan harapan lah. Kot tiba-tiba orang panggil balik kan. Okay. Eventually sekali tu satu hari si Azlan kontak aku. Dia kata jom kita lepak kan. Okay lah. Itu sama dia kata dia ajak aku buat Lansui. Tapi Lansui kita kembali back to the root awal dulu lah. Lawa semua kan. Vokal semua kan. Dia kata okey lah. Lepas tu line up macam mana? Okay. Aku dengan kau. Dia cakap aku dengan kau. Yang lain? Lain tak payah. Tu lain macam lah. Okay. So somehow dia ada krisis lah. Okay. Tak apalah itu. So krisis. So pada aku okey je sebab aku memang nak releasekan lagu tu kan. Benda dah ada kan. Kemudian si Azlan pun nak. So aku dengan dia aku work out lah siapa nak jadi line up apa semua kan. So eventually masa tu Legion Music pun dah start dan Legion Music pun tanya. Dia approach lah? Dia approach kan. Dan pada masa yang sama Lansui pun aku dengan Azlan pun nak rekod kan. Dia bertemu pada satu masa yang sama kan. The right time lah. The right time. Tapi masa tu siapa nak main dengan Lansui ni? Okay. Lepas tu timbul idea. Kemudian Aradia masa tu ada problem. Okay. Dia ada problem internal dia kan. Lama tu. Tak tahu. Okay. Itu cakap dekat Legion, cuba try tanya benda boleh berhenti ibu dia lah. Drama dengan gitaris dia. Okey lah sebab dia orang pun dah tak ni kan. Dia orang pun setuju. Okay, so time tu Cina masuk? Cina masuk dengan Faizal. Dengan Faizal masuk? Faizal. Okay. Tapi Faizal dia kejap kan? Faizal kejap. Okay. Lepas tu bass pakai Zul Neftraka. Lepas tu sekarang Yunus lah? Sekarang Yunus. Okay. Jadi untuk album yang tu semua Yunus main kan? Semua Yunus. Okay. Bila start berkumpul balik dengan line-line 5 orang lah. Aku Lan, Cinot, drum, Zul bass dengan Faizal gitar. Kita orang dah start main lagu, dah start practice apa semua, tiba-tiba ada Faizal ada some problem lah. Dia hilang. Kemudian masa tu kena cari lah kita ni siapa kan. So timbul dengan Razlan pula lah. Razlan masuk. Razlan pun tengah free kan? Time tu tengah free. Sebab aku ni determine
Aku kalau benda tu aku nak buat, memang aku akan usaha sampai jadilah. Kebetulan lah Razlan pun Waipo. Ipoh. Dia punya orang kata ada basic dia kan. Okey. Itu aku fikir dia mungkin bagi fresh idea orang langsung lah. Betul. Okey. So dengan line up tu kita practice. Lepas tu nak record. Nak record aku record pun satu benda yang aku determine. Aku mesti ada producer. Sebab pengalaman producer dengan Asyik apa semua dengan Mula, aku tahu benda tu akan jadi quality. Lepas tu studio, aku kata studio kita kena record, habiskan recording terus. Tak boleh buat weekend. Okey, faham. Jadi aku kata semua kena commit, kita pilih satu tarikh yang mana kita akan record sampai at least basic track habis. Tinggal nak misik, nak masuk sikit-sikit tambah kan. So tampal ni. So untuk tu kita tak boleh buat kat KL. Okey. Dekat sebab bila kat KL Banyak gangguan. Lepas rekod balik rumah, masalah rumah macam mana nak fokus kan. Tengah record anak call. Jadi so ideanya satu rekod kat Singapura ataupun kat Indonesia. Singapura kos lah. Kos. Singapura kos, bila region keluar kira-kira kata kos tinggi. So dia kata baik pergi ke Indonesia. Indonesia kita carilah studio yang proper. Time tu CD producer kan? Kembali ambil CD. Ambil CD. Sebab CD kita dah biasa dengan ni kan. Time tu tiba-tiba ada CD PM kita, weh aku nak kena pergi freelance. Wah, habis dah pula. Actually kami ada few names, beberapa okay. nama, dan kita dah approach orang tu. Seorang tu tak dapat nak commit, seorang lagi tu macam tak berapa sesuai lah. So last kali kita collectively kami setuju dengan CD lah. So, okay. Tu record kat Bandung lah? Kat Bandung. Okay. Settle 2 minggu sana kan? 2 minggu balik semua release. So macam mana dengan release yang baru tu? Apa hang rasa tahap kepuasan ke? Elaborate sikit lah pasal yang release sebelum tu ada buat EP satu kan? Lupa lah nama EP dia. Cemar. Cemar. Lepas tu yang full album yang baru ni Dirga Berlangsung Kawal. aku nak sebut pun belit lidah tapi tetap bunyi Nusantara lah. So macam mana dengan album yang release yang terbaru langsung terus keluar dua tu? Mana dua? Aku mulanya sebab semua lagu lama tu sebenarnya. 9 lagu tu semua lagu lama. Dengar memang ada bau-bau Asyik je lah. Dia bukan sambung. Dia progress daripada tu kan. Aku rasa tak akan balik kepada Opportunist System. Sebab terlampau itu dia perjalanan manusia. Perjalanan manusia. Kalau nak buat macam tu pun susah. Macam jadi kau kan cuba balik cekik mu orang ngor lah. Tak boleh. Jadi dia progress lah. Betul. Itu yang musician faham. Faham kan? Tak faham. Itu biasa. Itu hidup yang kecam. Okey, lepas tu? Dan dia ada lagu-lagu dalam tu yang sebelum recording aku rasa tak sesuai dengan kan. Contohnya lagu macam lagu First Ara. Lagu Ara tu sebenarnya lirik dia lain tau. Okey. Lirik dia zaman Asyik tu, yang sufi betul. Okey, faham. Jadi tukar lirik kan. Tapi sebelum tukar lirik aku bagilah demo yang aku rekod zaman tu kat dia orang ni. Orang ni kata pada aku tak sesuai. Tapi dia kata, best lagu ni. Dan bila rekod, okey. Bahkan kalau peminat lagu ni, lagu tu antara lagu yang dia hafal daripada album tu. Dan ada beberapa lagu. Maksudnya benda tu sampai lah. Sampai lah. Jadi somehow aku tengok benda ni bila aku reflect balik. So ada 3 elemen kan, satu Nusantara, satu quality recording. Lagi satu lirik. Somehow lirik ni dengan peminat lagu ni dia macam senang tangkap tu. Dia orang senang hafal. Catchy lah. Catchy. Ada elemen catchy lah. Ada elemen catchy. Ada penting tu part chorus tu dia orang boleh nyanyi sekali lah. Penting. Bila kita tengok masa gig kan, kalau ada video daripada crowd tu, dengar dia orang nampak dia orang ada lah singelong tu. Macam mana dia orang boleh hafal lagu lirik tu kan, yang masa yang bagi orang kebanyakan kata tak faham benda. Jadi bila reflect benda tu, jadi aku rasa
Yang menarik lah pada dia orang lah, pada untuk Langsui ni, satu itulah lirik dia, konsepnya dengan kualiti recordingnya. So what's next ni untuk Langsui? Sepatutnya kita orang recording bulan 7. Okay. Sebab kita dah KP ada nak macam mana? KP nak buat macam ni. Okay. So tangguh lah. So next punya plan dia untuk Langsui untuk next album lah. Next album baru nantikan lah. Tak tahu bila tanya. Tapi ini dah habis hadiah ni. Dah ujung-ujung lah. Dah ujung lah. Apa, jangan cakap tamat saja. So, okay, itu perjalanan hang panjang lebar daripada start sekolah rendah, pergi ke dengan muzik, lepas tu pergi ke main band, ke Langsui, and then perjalanan Langsui sampai yang latest. And then nak tanya hang pasal Rock at Lush pula. Macam permulaan dia sampai boleh ada galeri ni. Okay, Rock at Lush ni aku kolektor. Okay, dan aku memang dah start buat distro ni masa dekat UTM lagi. 1998. Selepas aku grad degree, bila aku sambung master, aku dah start bawa barang ni melalui Singapura. Daripada label-label Singapura lah, aku jual ke Malaysia. Jadi yang menyebabkan aku involve ini ialah dengan duit yang aku dapat tu, aku boleh tambah koleksi aku. Betul. Oh ya. Jadi dia invest balik pada koleksi aku lah. Dalam masa sama tolong kawan-kawan kau yang nak staff kan. Jadi aku nampak gap tu lah, sebab tak orang berkehendak dan tak ada orang yang boleh tunaikan dia orang punya kehendak tu. So aku fill in the gap. So dia permulaan dia sebab hang collectors, and then start kumpul makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Dan aku rasa benda ni macam hobi lah. Apa hobi kau? Hobi aku ni buat YouTube. Aku kan? Benda passion dia. Jadi aku tak ada benda hobi lain. Jadi hobi aku buat benda ni, dia macam kepuasan lah. Bila dapat bungkusan, nampak CD baru, band kan. Jadi at the same time dia boleh jadi benda yang bagi side income kan. So apa salahnya? Apa salah kan? Jalan lah. Dalam masa sama boleh berbakti kepada masyarakat metal di Malaysia. Lagi pun bukan koleksi metal dia semua ada kan. Daripada jazz semua sampai ke ni lah. Itu jazz yang benda-benda tu sebagai side lah kan. Dia ada kan. Tak boleh lah, tapi banyak ekstrim lah. So siapa-siapa rasa ramai majoriti budak-budak kalau Malaysia metalhead ni tahu Rock at Lush ni. Dia order barang daripada lokal dengan international semua ada. CD aku pun ada, CD band-band lokal semua ada. CD yang dah habis lah stok. Memang aku pun dah habis. Dia tak ada. Dia rekod album baru lah. On the way insyaAllah. So Sam, okay, nak tanya hang dekat ujung-ujung kan, apa hang rasa harapan hang untuk kita punya, kita tak nak ambil underground ke mainstream betul lah, kita ambil secara keseluruhan untuk metal music scene di Malaysia dan Nusantara. Kita ambil Malaysia dah senang, Nusantara besar sangat. Apa hang punya harapan? Pada pandangan aku lah, zaman Langsui ni dah habis sebenarnya. Boleh macam pun. Zaman Langsui ni dah habis, maksudnya sepatutnya kalau ada orang pegang sambung flag kan? Ya, dan Langsui ni semua dah 40-an. Ujung 40-an? Ya, dah tengah 40-an, dah ujung 40-an. Jadi nak push Langsui ni lebih dah tak boleh. Push maksudnya macam band Humiliation. Keluar. Sebab eventually kita nak band kita satu dunia tahu. Sebab scene kita ni dah berapa puluh tahun, 30 tahun lah underground ni kan. Tapi band Malaysia yang betul-betul dikenali globally, tak banyak lah. Satu dua je Humiliation kan antaranya kan. Band-band yang macam tu lah kan. Jadi dan aku tak tahu band-band yang baru ni adalah kan. Maksudnya band-band macam Atomic Death, Exothermic lah, band-band ni. Aku harap dia orang boleh push macam Humiliation keluar. Kan. Aku pun belajar dengan Humiliation. Bersembang dia macam mana, dan aku ada
ada perasaan nak macam tu. Cuma kemampuan tu memang tak ada. Dah tak boleh dah. Dia dah mati kita tu kan. Tapi harapan aku ialah supaya band-band Malaysia ni boleh keluar. Ikut jejak langkah Malaysia. Itu dari segi movement lah. Belajar daripada Malaysia macam mana dia orang boleh buat. Dan cara Humiliation buat untuk band dia keluar tu ialah something yang apa rasa orang lain boleh ambil iktibar lah. Macam Farosu pun dah keluar ke Indonesia kan. Regional lah, regional. Buat mana mampu lah ya. Regional lah. Jadi itu the next step is macam whatever Emulation buat, whatever Farosu buat. Sebab kita punya scene ni dah lama dan perlu anjakan Pradima. Anjakan dia ialah keluar globally. Dengan zaman sosmed kita sekarang kan, kata benda sebab kita dah ada. Bila kita compare dengan scene lain, macam Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura pun ada kan. Nak kira siapa lagi awal, rasa Malaysia awal. Betul. Kan? Tapi macam Indonesia dah. Tak terlawan kan? Dia kata banyak faktor tu banyak faktor kan. Tapi kalau faktor paling utama ialah band lah. Itulah. Lagi satu movement, dan lagi satu aku rasa originality lah. Betul. True dengan apa yang buat tu bukan true yang tu. Maksud aku setia betul-betul nak. Itu satu tau, pada aku muzik sekarang ni dah terlampau global sampai kan dia tak perlu pada macam Langsui dah. Elemen yang unik. Dia perlu macam-macam lagi. Ada. Dia dah tak ada boundary tu dah tak ada. Dia tak ada sepadan kan. Kau boleh buat very generic metal yang mana tapi kau boleh keluar. Betul? Zaman sekarang akses senang kan? Akses senang. Macam dulu kalau member luar Europe nak tengok, nak hang nak kena post lah apa semua. Sekali bagi link je. Spotify link, YouTube channel, jalan. Itu lah. Jadi itulah harapan aku supaya band-band Malaysia makin global lah. Global ni maksudnya global ni keluar, band tu keluar, bukan muzik tu memang dah keluar dah. Spotify maksudnya ada. Physically dia kena rasa pergi sendiri lah. Itu tak nafikan lah. Kan? Siapa yang pergi tahu lah. Sebab aku pernah dapat nasihat daripada seorang orang lama muzik kita. Dia kata kalau nak tahu korang tu okey tak okey, bagus tak bagus, main depan orang yang kau tak kenal. Kau dia boleh layan lagu kau, betul, ada connection dengan kau punya performance, so you all ada potential. Itu yang tak nak cakap siapa lah, biar dia lah. So hari ni Sam, apa untuk kita punya metalhead movement, kepala metal kita ni ada lagi? Langsui masih ada lah kan. Kita slow pasal PKP ni. So kita akan teruskan Langsui ni sampai at least sampai recording album baru tahun depan lah. Tapi yalah, tak tahu sampai kan ujung-ujung InsyaAllah ya. Sebab dia memang betul PKP dengan gaut. Bila PKP ni memang betul 4 bulan macam kena sentap je tu kan. Event tak ada, apa tak ada. Tapi untuk rasa-rasa bagusnya PKP ni mungkin kita boleh lagi banyak untuk buat composition lah, arrangement lagu ke apa untuk ikut band lah kan. Ikut band tu punya ni lah. Okay Sam, ada lagi apa-apa? Any last words? Support kepala metal lah. Yelah, metal forever. Jauh sikit lah sekarang. Okay, jumpa lagi dalam next episode Kepala Metal. Assalamualaikum.